Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Bertemu lagi kita pada hari ini adalah untuk membincangkan serta mengupas dengan lebih lanjut berkenaan isu global yang telah melanda seantero dunia, iaitu pandemik COVID-19 atau turut dikenali sebagai coronavirus. Perkara utama yang ditekankan dalam perbincangan webinar kita pada hari ini adalah berkaitan dunia pasca COVID-19. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut, izinkan saya berkongsi serba sedikit maklumat berkaitan pandemik COVID-19 ini. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini adalah berpunca daripada sejenis virus yang dikenali sebagai SARS-CoV-2, di mana virus ini mula dikesan di sebuah bandaraya yang terletak di Wuhan, China. Penularan virus ini bermula pada penghujung Disember 2019 dan seterusnya merebak hampir ke seluruh dunia. Penularan wabak COVID-19 ini telah merubah keseluruhan proses serta kehidupan seharian manusia. Oleh itu, pada hari ini kita telah menjemput 5 orang ahli panel yang cukup hebat bagi mengulas berkenaan tajuk kita pada hari ini, iaitu dunia pasca COVID-19. Baiklah, saya perkenalkan terlebih dahulu 5 orang ahli panel kita pada hari ini, iaitu yang pertama Encik Muhammad Zafrul Aimi bin Abdullah selaku penolong pegawai perangkawan. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua ialah Dr. Nurul Takifah binti Mazlan selaku pegawai perkhidmatan pendidikan. Ahli panel kita yang ketiga, Dr. Aida Solehah binti Ramzi selaku pegawai kesihatan persekitaran. Ahli panel kita yang seterusnya, Dr. Nurul Najwa binti Ahmad Daham selaku Ketua Pegawai Maklumat. Dan ahli panel kita yang terakhir ialah Profesor Madya Dr. Nur Syahira binti Muhammad Suhairi selaku Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Apa khabar kelima-lima panel kita pada hari ini? Khabar baik. Terima kasih. Baiklah, sebagai pembuka kepada perbincangan kita pada hari ini, mungkin boleh kita dapatkan pandangan daripada ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Aida Solehah berkaitan penularan pandemik COVID-19 ini. Dipersilakan. Okey, baiklah. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kita dan terima kasih juga kepada panel-panel kita yang lain yang terlibat. Okey, baiklah. Seperti yang semua sedia maklum, pada permulaan tahun 2020, masyarakat di seluruh dunia dikejutkan dengan fenomena wabak virus corona atau lebih sinonim dengan panggilan COVID-19 yang telah mencetuskan kepanikan dan ketakutan dalam diri semua orang. Okey, baiklah, seperti yang kita tahu, penyebaran virus ini bermula di Wuhan, di daerah Wuhan, China pada Disember 2019. Walau bagaimanapun, ia telah merebak secara berleluasa pada permulaan tahun ini. Menurut kajian yang dilakukan oleh Fauci, ancaman terbaru terhadap kesihatan global adalah penyebaran penyakit pernafasan yang berterusan seperti virus COVID-19 inilah yang telah orang kata dia merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh saluran pernafasan. Situasi COVID-19 ini dikenali sebagai pandemik, iaitu pandemik ini adalah wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Pandemik bermula daripada penularan wabak di peringkat epidemik yang merebak secara meluas jika tidak dikawal dan mampu membunuh dalam masa yang singkat. Yang dapat kita lihat daripada bermulanya COVID-19 ini sehingga ke hari ini, sehingga ke penghujung tahun 2020, semakin hari semakin bertambah kes yang meninggal. Maksudnya di situ kita dapat lihat memang virus ini sangatlah berbahaya. Ianya boleh berjangkit daripada seseorang yang bergejala seperti demam, batuk dan bersin. Sebab itu kalau kita lihat dalam mana-mana televisyen, dalam radio atau iklan apa-apa pun, apabila dia akan beritahu apabila seseorang itu mengalami gejala seperti demam, batuk, bersin dan sebagainya, perlu mendapatkan rawatan daripada pusat kesihatan dengan segera. Selain itu juga, virus ini dia mula merebak ke seluruh dunia. Seperti yang dibagi tahu tadi, memang virus ini asalnya dia bermula daripada kat Wuhan, tapi bila semakin lama seluruh dunia telah berjangkit dan semakin bertambah kesnya dan tidak
terlepas dan termasuk juga negara kita di Malaysia. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih di atas penjelasan yang cukup terperinci sebentar tadi. Melalui penjelasan daripada Dr. Aida sebentar tadi, dapat kita lihat betapa pantasnya penularan virus corona ini sehinggakan telah menyebabkan kehilangan banyak nyawa. Umum mengetahui disebabkan penularan wabak COVID-19 ini, penularan wabak COVID-19 yang semakin membahayakan ini, setiap kerajaan di seluruh negara telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menyekat penularan wabak COVID-19 ini. Di mana pelaksanaan PKP ini adalah berbeza-beza bergantung kepada sesebuah negara tersebut. Melalui pelaksanaan PKP inilah telah berlakunya perubahan yang drastik dalam berbagai sektor, khususnya sektor pendidikan, ekonomi dan teknologi. Melalui perubahan drastik tersebut sudah semestinya telah menimbulkan pelbagai isu yang terpaksa dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Jika kita dapat lihat dalam konteks negara Malaysia pada hari ini, bolehkah Dr. Nurul Tarkifah jelaskan berkenaan isu pendidikan yang dihadapi di negara kita? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator dan selamat malam kepada semua panel-panel. Okey, hari ini saya akan jelaskanlah serba sedikit mengenai kesan pandemik COVID-19 dalam sektor pendidikan. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia pun telah mengaplikasikan atau membudayakan pembudayaan norma baru dan juga tidak ketinggalan dalam sektor pendidikan. Dan sejajar dengan zaman yang serba moden ini, pembudayaan norma baharu dalam sektor pendidikan juga menggunakan kemudahan teknologi dan digital yang semakin canggih, dan norma baharu ini telah mengheret sektor pendidikan negara ke arah penggunaan teknologi secara maksimal. Dan kini, pendidikan di peringkat sekolah maupun Institut Pengajian Tinggi IPT telah mengamalkan pembelajaran di atas talian sepenuh masa tanpa pendidikan secara bersemuka. Dan perkara ini juga telah berlanjutan hampir 1 tahun. Dan pelbagai perubahan yang dilakukan untuk memastikan tidak ada seorang pelajar pun yang ketinggalan pelajaran mereka dalam situasi pandemik ini. Namun, jika kita lihat daripada perspektif yang lain, walaupun Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah mengambil inisiatif untuk menggalakkan guru-guru atau pensyarah menjalankan PDP atas talian, namun ia mewujudkan impak negatif dalam segi kewangan, pengurusan, masa, pembelajaran dan aspek kesihatan. Seperti kita tahu bahawa PDP sekarang kita telah jalankan di atas talian menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Webex, YouTube dan sebagainya. Namun, ia juga mendatangkan kesan kepada pelajar-pelajar atau tenaga pengajar yang kurang kemahiran ataupun kurang keperluan dalam bidang-bidang ini. Dan pembelajaran atas talian ini menyebabkan kesukaran jika ada pelajar yang tidak mempunyai peranti digital seperti ini. Seperti yang kita tahu, sebagai contoh, jika ada sesetengah ibu bapa yang tidak mampu menyediakan peranti digital seperti laptop ataupun handphone untuk anak-anak mereka dalam satu masa, jika mereka mempunyai anak yang ramai, kita bayangkan mereka mempunyai anak ramai yang bersekolah dan dalam satu masa mereka perlu menghadiri kelas di atas talian. Dan jika ibu bapa yang tidak mampu, mereka tidak mampu menyediakan aspek-aspek tersebut, kiranya menyediakan handphone atau sebagainya, dan itu juga akan menyebabkan anak-anak mereka ketinggalan. Dan kita tahu bahawa sejak pandemik COVID-19 ini, kegawatan ekonomi sangat merundum dan memberikan bebanan kepada semua. Maka untuk ibu bapa menyediakan keselesaan atau peranti digital kepada anak-anak mereka agak sukar. Dan selain itu, sektor pendidikan dalam norma yang baru ini juga menyebabkan ada pelajar yang tidak mendapat capaian internet yang baik untuk menggunakan aplikasi-aplikasi digital ini. Dan hal ini kita dapat lihat kebiasaannya terjadi kepada pelajar yang berada di pedalaman Sabah dan Sarawak dan juga pelajar yang tinggal di kawasan perkampungan. Yang kita boleh tengok dalam aspek sekolah dan juga IPT, dan kita dapat tahu bahawa ada isu baru-baru ini yang pelajar IPT di pedalaman Sabah Sarawak ada yang tidak mempunyai capaian internet yang baik dan menyebabkan ada seorang pelajar IPT yang terpaksa
memanjat pokok selama 24 jam bagi menjawab peperiksaan untuk capaian internet yang baik. Dan hal ini juga menyebabkan masih ada juga pelajar yang keciciran dalam pembelajaran dan kesukaran dalam melakukan tugasan dan peperiksaan di mana kita tahu bahawa perkara-perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting dalam menjamin pencapaian mereka yang baik dalam akademik. Dan juga selain daripada tiada capaian internet yang baik, ada juga sesetengah pelajar atau ibu bapa yang mempunyai masalah kewangan untuk menyediakan atau membeli internet untuk anak-anak mereka bagi mendapatkan capaian internet yang baik. Selain itu, pembelajaran di atas talian ini juga tidak mendapat persetujuan daripada pelbagai pihak kerana ia menyukarkan bagi pengendalian aktiviti semasa PDP di dalam kelas dan pelbagai pihak telah bersetuju bahawa pembelajaran bersemuka lebih berkesan berbanding pembelajaran atas talian. Hal ini kerana guru-guru ataupun murid-murid ataupun pensyarah ataupun pelajar mereka tidak dapat berinteraksi secara langsung dan bertanya secara terus kerana apabila pembelajaran di atas talian ni dia menyukarkan sesi soal jawab dan ia lagi membataskan jika capaian internet itu tidak baik. Dan bagi pensyarah ataupun guru-guru juga menganggap bahawa mereka tidak dapat menilai tahap kefahaman pelajar walaupun peperiksaan atau kuis dijalankan kerana pelajar ataupun murid masih boleh merujuk pelbagai sumber dan tiada kawalan daripada pihak guru atau tenaga pelajar. Kerana mereka di rumah dan guru-guru di rumah mereka boleh merujuk pelbagai sumber daripada buku ataupun internet. Maka pencapaian markah yang yang murid-murid dapat atau pelajar dapat tidak dapat memastikan bahawa mereka mencapai pemahaman yang baik atau tidak. Selain itu, pembentangan, contoh bagi pelajar di IPT, pembentangan secara langsung di atas talian juga akan menyukarkan jika mereka tidak mempunyai pencapaian baik dan hal-hal itu akan menyebabkan markah mereka adalah pada tahap yang lebih rendah. Dan juga hal ini juga menambahkan kesan apabila ada pendidik yang mempunyai masalah atau mempunyai tahap literasi komputer yang rendah kerana mereka tidak mahir dalam penggunaan laman web ataupun penggunaan peranti digital. Dan itu akan lebih menyukarkan pembelajaran di atas talian. Dan seterusnya, pembelajaran di atas talian ini juga menyebabkan pengurusan masa yang tidak teratur di dalam kalangan pelajar. Pengurusan masa dalam kehidupan kita tahu bahawa penting, terutamanya kepada pelajar. Jadi jika mereka ada yang di rumah ataupun mereka di tempat lain, mereka tidak dapat menguruskan masa dengan baik kerana mereka mempunyai pelbagai komitmen sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang anak di dalam rumah. Dan pada waktu yang sama juga, kita dapat tahu juga bahawa sejak pembelajaran di atas talian ini menyebabkan tekanan dan mengganggu kesihatan mental para pelajar. Hal ini adalah kerana bermulanya pembelajaran di atas talian dan para pelajar mengaku bahawa tugasan yang diberikan adalah dua kali ganda berbanding kelas bersemuka dan mereka perlu menghantar tugasan dalam masa yang singkat dan menerima bebanan tugasan yang terlalu banyak dalam satu masa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Takifah atas penjelasan sebentar tadi. Selain daripada sektor pendidikan, sektor ekonomi juga merupakan salah satu sektor yang terjejas teruk sehingga menyebabkan isu pengangguran berlaku. Jadi apakah yang boleh Encik Zafrul jelaskan berkenaan situasi yang berlaku ini? Dipersilakan. Zafrul, mic. Terima kasih kepada moderator dan ahli panel yang lain. Apabila kita membicarakan mengenai isu pengangguran, sudah pasti kita akan terbayang pasti berlaku ke atas orang belia atau golongan lepasan graduan. Kerana mereka merupakan generasi baru, tunjang dan penggerak masa depan negara kita. Namun begitu, pada masa kini peluang pekerjaan bagi golongan muda yang semakin tipis kerana beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan kewangan negara yang tidak stabil.
Meskipun graduan hanya mempunyai sijil diploma maupun ijazah sarjana muda, tetapi itu bukanlah satu jaminan untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang diidamkan. Di negara kita, peluang pekerjaan adalah sangat terhad. Individu yang bernasib baik akan mendapat pekerjaan yang baik, namun tidaklah pasti mendapatkan pekerjaan dalam bidang kepakaran mereka. Lantas, apakah pilihan yang kita ada selain menerima apa jua pekerjaan yang bukan diminati daripada tidak ada pekerjaan langsung demi meneruskan kelangsungan hidup? Walau bagaimanapun, kita perlu sedar bahawa pengangguran bukan sahaja berlaku kepada sesetengah individu seperti belia, lepasan graduan, malahan orang dewasa. Pada masa kini, isu pengangguran sangat diberi perhatian kerana terdapat ramai penganggur telah ramai menyuarakan isu ini pada pihak kerajaan. Oleh itu, para penganggur sememangnya perlu menanam sikap berdaya saing antara satu sama lain bagi mendapatkan peluang pekerjaan. Kita tertanya-tanya juga, mengapa isu pengangguran boleh berlaku sehingga ke hari ini? Adakah kita hanya patut menyalahkan pihak kerajaan atau swasta semata-mata bagi masalah peluang pekerjaan yang tidak diberikan secara terbuka dan mudah kepada penganggur? Namun hakikatnya sudah pasti terdapat punca-punca mengapa belia, graduan maupun orang dewasa tidak mendapat kelayakan bagi mendapatkan mana-mana peluang pekerjaan ini. Salah satunya, punca ialah isu pengangguran adalah tidak mempunyai kemahiran yang tinggi dalam sesuatu pekerjaan. Hal ini demikian kerana dapat kita lihat di mana mereka tidak mempunyai kepakaran dan kebolehpasaran dalam sektor industri ataupun awam dan lain-lain. Tambahan pula, tidak fasih dalam bahasa Inggeris juga adalah satu punca yang menyumbang kepada isu pengangguran di negara kita. Umum mengetahui dengan mempunyai bahasa asing adalah satu kelebihan yang patut dimiliki oleh setiap individu agar mudah mempunyai bahasa, agar mudah mendapatkan peluang-peluang pekerjaan sama ada dalam sektor awam ataupun kerajaan. Seterusnya, kelebihan berbahasa asing seperti bahasa Inggeris dan Mandarin dapat berkomunikasi dengan baik dengan pelbagai bangsa dan orang asing dari orang luar negara. Bukan itu sahaja punca pengangguran berlaku. Pada masa kini terdapat juga sesetengah penganggur memilih dalam mengambil peluang pekerjaan yang ditawarkan. Mereka mengira dari sudut gaji yang tidak setimpal dengan kelayakan mereka yang punyai ijazah sarjana ataupun master. Walhal ada sesetengah penganggur berfikir ingin menunggu lebih lama peluang yang memberikan gaji yang lumayan yang berbaloi dari mana-mana sektor pekerjaan. Namun begitu, adakah ini wajar dilakukan oleh orang muda pada masa kini? Sepatutnya, mereka perlu sedar bahawa peluang pekerjaan pada masa kini bukanlah mudah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang sesuai mengikut pengiktirafan yang dimiliki kerana ini disebabkan taburan penduduk yang semakin bertambah di negara pada setiap tahun dan peluang pekerjaan terhad. Seterusnya, ia tidak dapat menampung penduduk dalam pelbagai sektor peluang pekerjaan. Oleh itu, ekoran punca-punca ini yang menyebabkan isu pengangguran tidak dapat diselesaikan sehingga ke hari ini. Ditambah pula dengan isu pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh negara termasuk negara kita ini secara tidak langsung telah memberi kesan kepada ekonomi negara. Hal ini demikian kerana ekonomi negara terkesan dengan tidak dapat melakukan urusan pengeksport barang ke luar negara. Berlakunya penurunan permintaan domestik dan ianya impak daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Maka ianya memberi kesan kepada rakyat Malaysia kerana akan menjadikan ke pendapatan penduduk dan berlaku tiada jaminan dalam kelangsungan pekerjaan jika wabak ini terus meningkat. Kita dapat lihat di mana dalam wabak ini semakin meningkat selama setengah tahun telah menyebabkan kadar pengangguran di negara kita meningkat. Terdapat banyak sektor pekerjaan telah memberhentikan pekerja mereka seperti di tempat syarikat penerbangan, perkilangan dan sektor swasta yang lain. Hal ini demikian kerana ketiadaan peluang pekerjaan ini telah menyebabkan pertambahan masalah pengangguran terus meningkat dari semasa ke semasa di negara ini. Kita sering juga dengar isu pengangguran berlaku di kawasan bandar. Hal ini sudah pasti kawasan bandar
mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi berbanding kawasan luar bandar. Persoalannya, mengapakah penduduk banyak tertumpu di kawasan bandar? Hakikatnya, ia sudah pasti disebabkan beberapa faktor seperti peluang pekerjaan, ekonomi, kesihatan, infrastruktur dan sebagainya yang mendorong mereka berdaya saing bagi mendapat kehidupan yang lebih baik berbanding di kampung. Namun kita sedia maklum disebabkan wabak COVID-19 yang melanda, adakah mereka akan tetap tinggal di kawasan bandar jika mereka tidak mempunyai peluang pekerjaan? Maka daripada itu tidak mustahil akan berlaku pergerakan penduduk dari bandar ke luar bandar. Hal ini demikian kerana penduduk di negara ini sebahagian kehilangan pekerjaan ini seterusnya menyebabkan ramai golongan muda dan dewasa yang menjual aset seperti rumah, kereta dan fasiliti mereka yang lain demi kelangsungan hidup mereka. Ada juga yang terpaksa menjual harta dan aset mereka untuk memulakan sesuatu perniagaan. Malahan faktor kewangan dan sara hidup yang tinggi di kawasan bandar menyebabkan berlakunya pemindahan tempat ke tempat kehidupan. Sara hidup yang tinggi di kawasan bandar dengan tidak ada pekerjaan atau tidak ada kerja tetap. Bukan itu sahaja, tinggal di kawasan luar bandar tidak menggunakan banyak kemudahan seperti tol, cukai dan sebagainya. Oleh itu, hal ini akan mendorong kepada penganggur untuk melakukan migrasi di dalam negara ini. Bukan itu saja, kadar pengangguran meningkat juga disebabkan kemasukan pekerja asing ke negara ini. Juga boleh diketengahkan sebagai punca penyumbang kepada pengangguran di negara kita. Sebagai contoh, pekerja asing yang dominan masuk mencari peluang pekerjaan di negara kita seperti warga Indonesia, Thailand, Bangla, Kemboja dan Pakistan yang sangat ramai. Umum mengetahui negara kita merupakan negara membangun yang sememangnya tidak dapat dinafikan. Pengangguran akan berlaku kepada warga tempatan. Seterusnya, penduduk tidak dapat menikmati hasil daripada kepesatan ekonomi tersebut. Kebanyakan pendatang asing bekerja di negara kita memonopoli pekerjaan pelbagai sektor seperti perindustrian, perkilangan, pertukangan, pembangunan yang sememangnya mempunyai kemahiran yang dibawa dari tempat asal mereka. Malahan sebahagian pekerjaan itu memerlukan kerja berat dan tenaga yang lebih. Semestinya tidak menjadi masalah pekerja asing berbanding pekerja dalam negara ini. Hal ini juga mendorong syarikat perindustrian atau swasta mengambil pekerja asing berbanding pekerja Malaysia. Walau bagaimanapun, kita perlu sedar yang penganggur di negara kita yang tidak mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam pelbagai bidang malahan tidak mempunyai kebolehan dalam mencuba hal baru dan tidak tahan dengan cabaran. Oleh hal demikian, kita dapat mengetahui sememangnya wajar jika pihak perindustrian atau pihak swasta mengambil pekerja secara ramai di negara kita. Sekian, moderator. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zafrul di atas penjelasan itu sebentar tadi. Memang tidak dapat dinafikan ekonomi negara mengalami penurunan secara drastik sehingga memberikan impak negatif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Baiklah, jika kita dapat lihat sepanjang tempoh PKP dilaksanakan, pelbagai aplikasi telah diwujudkan yang bercirikan teknologi terkini. Apabila kita sebut berkaitan teknologi, sudah semestinya ia mempunyai sudut pandangan yang positif dan juga negatif. Oleh itu, bolehkah Dr. Nurul Najwa jelaskan serba sedikit berkaitan sudut pandangan positif dan negatif tersebut? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator kita atas soalan yang diajukan. Di peringkat nasional, teknologi dan aplikasi adalah medium yang amat penting yang merupakan asas pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Teknologi boleh dikatakan sebagai pemangkin yang boleh mempercepatkan pemulihan dan membawa negara ke satu tahap yang lebih tinggi. Jadi, isu yang saya akan bincangkan adalah merangkumi teknologi dan aplikasi pasca COVID-19 di Malaysia dari satu sudut pandangan positif dan pandangan negatif. Dari sudut pandangan positif, Malaysia telah memperkasakan kerajaan digital bagi memudahkan urusan orang awam. Memang tidak dapat dinafikan pelan tindakan transformasi kerajaan digital ini telah dibangunkan sejak 2017 lagi. Jadi, saya tidak mengatakan bahawa inisiatif ini tidak dilaksanakan sebelum ini, tapi ia semakin pesat dibangunkan selepas penularan COVID-19. Ini kerana strategi kerajaan digital ini
mampu menjamin keselamatan orang awam dan dapat meningkatkan kecekapan, kualiti dan kebolehaksesan maklumat untuk urusan seharian. Ini dapat mengurangkan keperluan orang awam untuk berkunjung ke kaunter agensi kerajaan selain menyediakan persekitaran perkhidmatan yang boleh dilaksanakan secara dari rumah. Seterusnya, peningkatan penggunaan teknologi ini menyebabkan pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia diperluaskan. Di peringkat global, penggunaan teknologi 5G sebenarnya didominasi oleh 3 kuasa besar di dunia iaitu Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun. Penambahbaikan ini bertujuan untuk menghubungkan berjuta-juta peranti, membina perkhidmatan baru dan menyokong aplikasi secara lebih meluas. Menurut Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, di peringkat domestik, pelaksanaan teknologi 5G yang ditunggu-tunggu ini dijangka menyumbang lebih 12.7 bilion kepada ekonomi negara antara 2021 dan 2025 yang menjana lebih 39,000 pekerjaan baru. Bagi sektor kesihatan awam pula, teknologi dan aplikasi memainkan peranan dalam membantu kerajaan mengurangkan rangkaian jangkitan COVID-19. Dalam hal ini, amalan norma baharu yang akan dibawa kesan daripada virus ini adalah penggunaan teknologi dalam sektor kesihatan. Yang pertama, kerajaan Malaysia telah melancarkan aplikasi MySejahtera untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri dan status kesihatan diri. Pada masa yang sama, ia membantu pihak KKM mendapat maklum awal untuk mengambil tindakan yang cepat dan berkesan. Pemilik permis perniagaan, syarikat, kilang dan seluruh agensi di Malaysia adalah wajib memuat turun dan mendaftar dalam aplikasi MySejahtera. Bahkan, majlis perkahwinan juga perlu mendaftar. Jadi, orang awam yang ingin masuk ke permis perniagaan haruslah mengimbas kod di aplikasi MySejahtera. Yang kedua, Malaysia juga telah melancarkan aplikasi MyTrace untuk pencegahan, penularan dan mengesan kontak untuk COVID-19. MyTrace ini membolehkan kerajaan mengesan individu yang berada berdekatan dengan pesakit COVID-19 menggunakan gelombang Bluetooth dengan data yang berupaya disimpan dalam tempoh 21 hari di dalam telefon pintar pengguna. Aplikasi ini juga banyak membantu pihak KKM untuk mengesan dan memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Yang ketiga, Kerajaan Malaysia melalui Suruhanjaya Telekomunikasi dan Multimedia SKMM telah membangunkan sebuah lagi aplikasi baru iaitu Gerak Malaysia. Untuk mengesan dan memantau pergerakan rakyat Malaysia, aplikasi ini memudahkan permohonan permit pergerakan orang awam yang terkandas di kampung halaman sebelum tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Ini dapat mengurangkan kunjungan orang ramai ke balai polis berdekatan untuk memohon permit pergerakan. Aplikasi ini juga dapat membantu pihak polis diraja Malaysia untuk mengenal pasti jumlah mereka yang terlibat dan menyediakan jadual perjalanan bagi memastikan kelancaran operasi dan trafik supaya tidak berlaku kesesakan lalu lintas. Seterusnya, dari sudut pandangan positif yang lain, adaptasi golongan usahawan ataupun peniaga kecil dan sederhana PKS terhadap teknologi, di mana pendigitalan merupakan satu kaedah baru dalam menjalankan perniagaan. Kesan daripada penularan COVID-19, Malaysia yang kekurangan sumber pendapatan, kadar pengangguran yang tinggi menyebabkan peralihan terhadap teknologi dalam bidang perniagaan di mana mereka boleh bekerja dan menjana pendapatan dari rumah. Antara perniagaan atas talian yang kita dapat lihat sekarang ini yang berkaitan dengan perkhidmatan makanan adalah GrabFood, Foodpanda dan kaedah Cash on Delivery COD yang semakin giat dijalankan selepas penularan COVID-19, di mana GrabFood dan Foodpanda mencatatkan 30% peningkatan tempahan makanan secara atas talian. Usaha ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah menjamin keselamatan orang awam, komuniti penjual makanan dan membuka peluang kepada pekerjaan dalam sektor penghantaran makanan.
Usahawan dalam pelbagai bidang juga boleh menjual dan mempromosikan produk mereka dalam aplikasi seperti Shopee, Lazada Malaysia dan media sosial yang ada seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Ini sudah menjadi trend ya pada masa kini di mana media sosial memainkan peranan penting dalam pemasaran produk, pencarian ejen dan pembeli. Selain itu, inisiatif kerajaan Malaysia bagi memudahkan urusan orang awam yang ingin memulakan perniagaan adalah dengan melancarkan Malaysia Biz bagi urusan pendaftaran permohonan lesen perniagaan secara atas talian. Jadi, melalui portal ini, kerajaan menyediakan perkhidmatan kepada lebih 900,000 PKS yang menyumbang kepada 98% daripada jumlah pertubuhan perniagaan di Malaysia. Dari sudut pandangan negatif pula, peralihan sistem ekonomi digital ini pastinya menghadapi risiko terhadap serangan cyber. Jadi, keselamatan rangkaian cyber ini merupakan permasalahan yang muncul di sebalik kecanggihan teknologi. Isu keselamatan cyber yang sering berlaku seperti kes penipuan, pencerobohan maklumat dan sabotaj perlu dititik beratkan oleh pihak kerajaan khususnya dalam sektor perkhidmatan awam kerana banyak urusan yang melibatkan data peribadi orang awam. Pengguna juga perlu berhati-hati kerana penjenayah cyber mengambil peluang untuk mengaut keuntungan dengan melakukan penipuan di dalam talian. Pengguna dinasihatkan supaya lebih berwaspada ketika menggunakan laman sesawang terutama menekan bagi mencapai sebarang pautan di media sosial. Pautan tersebut termasuklah imej, video ataupun link yang diberikan menerusi mesej peribadi ataupun di sosial media yang berunsur mencurigakan. Akhir sekali, dari sudut dimensi pendidikan, saya ingin menyentuh sikit isu yang diperkatakan oleh Dr. Takifah tadi di mana pembelajaran tidak tercapai. Ini kerana kita dapat lihat dari sudut negatif bahawa kebergantungan pendidikan terhadap teknologi adalah sesuatu yang tidak seimbang dan kurang disenangi oleh ibu bapa pelajar. Hal ini kerana pengawasan guru-guru adalah terhadap pelajar-pelajar tidak seperti pembelajaran formal di dalam kelas. Pembelajaran secara atas talian ini menyebabkan para pelajar kita mudah hilang fokus kerana perhatian mereka lebih tertumpu kepada aplikasi yang lebih menarik seperti permainan game ataupun social media. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Najwa di atas penjelasan yang cukup menarik sebelah tadi. Melalui penjelasan Dr. Takifah, Encik Zafrul dan Dr. Najwa sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa 3 perkara utama yang mesti dipandang serius dan diambil perhatian adalah berkaitan pendidikan, pengangguran dan juga teknologi. Oleh itu, pada pandangan Dr. Sofia, apakah langkah proaktif yang boleh diambil bagi menangani isu-isu yang telah dibincangkan sebentar tadi? Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan perbincangan yang telah diulaskan oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa pendidikan, pengangguran serta teknologi dan aplikasi merupakan antara isu yang dihadapi dan saya kira bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi jika kita lihat dari sudut pendidikan yang telah dijelaskan oleh Dr. Takifah sebentar tadi, ianya melibatkan pelajar sekolah serta pelajar institut pengajian tinggi. Kedua-duanya menghadapi masalah yang hampir sama iaitu berkaitan masalah rangkaian internet, kewangan untuk pembelian data serta ketidaksiapsediaan peralatan digital untuk pembelajaran secara atas talian. Jadi seperti yang kita lihat, bagi pelajar sekolah, mereka terdiri daripada latar belakang yang berbeza. Jadi di sini tidak semua ibu bapa mampu untuk menyediakan kemudahan telefon pintar ataupun komputer riba. Jadi di sini terdapatnya masalah untuk sesetengah pelajar mengakses pembelajaran secara atas talian. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, para guru mengambil inisiatif dengan menghantar lembaran kerja kepada para pelajar yang tidak dapat mengakses pembelajaran secara atas talian.
Namun, bagi pelajar yang mempunyai akses internet yang baik serta kemudahan telefon pintar ataupun komputer riba, guru akan menjalankan pengajaran dan pembelajaran melalui aplikasi serta platform yang tersedia. Platform tersebut termasuklah Google Classroom, Microsoft Teams, WhatsApp Group ataupun Telegram. Bagi pelajar IPT pula, mereka juga berdepan masalah yang hampir sama. Jadi, Kementerian Pengajian Tinggi telah menyediakan 3 jenis bantuan bagi para pelajar yang berkelayakan. Antaranya ialah bantuan pelan data B40, bantuan peranti B40 serta bantuan wang tunai sebanyak RM50. Bantuan pelan pakej data B40 diberikan dalam bentuk kad SIM kepada pelajar dalam kategori B40 berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh universiti awam masing-masing. Namun, ada beberapa universiti awam yang memberikan bantuan dalam bentuk tunai melalui akaun pelajar. Seterusnya, bagi bantuan peranti B40 pula, Kementerian Pengajian Tinggi memaklumkan bahawa seramai 5,965 pelajar bakal menerima bantuan komputer riba secara percuma, manakala seramai 2,700 orang pelajar akan menerima bantuan dalam bentuk pemberian tunai bagi tujuan yang sama, dan seramai 300 orang pelajar akan menikmati bantuan pinjaman kewangan bagi memiliki komputer riba yang diperlukan pada harga istimewa. KPT juga turut mengumumkan satu lagi bantuan tambahan, iaitu bantuan tunai RM50 kepada semua pelajar baharu sesi 2020-2021. Okey, seterusnya, berkaitan isu pengangguran pula, pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil oleh pihak kerajaan. Antaranya ialah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, di mana inisiatif ini bertujuan bagi membantu individu yang dibuang kerja dan hilang punca pendapatan semasa wabak COVID-19 yang melanda, serta untuk membantu rakyat dalam menampung keperluan sara hidup dan perbelanjaan persoalan anak-anak. Pembayaran BPN ini dibuat dalam 2 fasa mengikut kelayakan berdasarkan jumlah pendapatan isi rumah dan diberikan secara sekaligus, iaitu secara one-off. Seterusnya, satu program #WorkNow juga diperkenalkan bagi membantu pencari kerja untuk mencari kerja sebagai salah satu inisiatif untuk membantu rakyat kembali ke pasaran kerja dengan pantas. Malah pihak syarikat JobStreet Malaysia telah menekankan bahawa inisiatif ini bertujuan mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Walaupun Malaysia dilanda penularan wabak COVID-19, industri berkaitan teknologi maklumat, perkilangan, perbankan, perniagaan runcit dan penjagaan kesihatan masih menawarkan peluang pekerjaan yang baharu. Akhir sekali, pemberian insentif untuk menjana pendapatan dan kerja, di mana pihak kerajaan Malaysia telah mengumumkan moratorium pembayaran pinjaman dan bantuan penangguhan pinjaman, di mana penangguhan ini adalah sebahagian daripada pakej rangsangan melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan mengukuhkan ekonomi negara. Moratorium pembayaran pinjaman yang ditetapkan juga adalah untuk mengurangkan beban keuangan bagi kedua-dua kumpulan, iaitu rakyat serta pihak bank. Dalam pada masa yang sama, ia dapat membantu masalah aliran tunai yang timbul dalam perniagaan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dari sudut teknologi dan aplikasi pula, ianya diberi perhatian yang serius berikutan peningkatan kes serangan cyber yang berlaku sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Oleh itu, langkah yang terperinci perlulah diambil bagi mengelakkan sebarang insiden kebocoran data, akses tanpa izin oleh pelaku ancaman, kompromi sistem email perniagaan serta peningkatan aktiviti berkaitan perisian hasad. Antara langkah-langkah yang telah digariskan oleh Cyber Security Malaysia termasuklah memastikan sistem termasuk rangkaian persediaan maya, iaitu Virtual Private Network (VPN), peranti infrastruktur rangkaian dan peranti yang digunakan secara jarak jauh ke perserangan kerja dikemas kini dengan patch terkini dan konfigurasi sistem yang selamat. Selain itu, pengguna individu seharusnya tidak dibenarkan untuk log masuk ke sistem rangkaian kerja dengan menggunakan Wi-Fi awam. Sebaiknya disarankan untuk menggunakan data peribadi atau data rangkaian di rumah. Seterusnya, memastikan kata laluan kepada sistem dikemas kini, disahkan dan selamat, serta sentiasa mengambil langkah yang berhati-hati terhadap apa jua aktiviti yang mencurigakan, kerana penjenayah cyber cenderung untuk mengambil peluang dari situasi semasa untuk menjalankan aktiviti pencerobohan mereka. Dan akhir sekali, pengguna individu juga digalakkan supaya membuat laporan apa jua tingkah laku yang mencurigakan kepada Jabatan IT masing-masing. Justru itu, langkah serta garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Cyber Security Malaysia mestilah dipatuhi bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sofia atas langkah-langkah yang dinyatakan sebentar tadi. Baiklah, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mempersilakan mana-mana ahli panel kita untuk merumuskan secara keseluruhan berkaitan perbincangan kita pada hari ini. Silakan.
Okey, baiklah untuk rumusan kita kira secara ringkaslah. Daripada apa yang panel-panel kita telah bincangkan sebentar tadi, kita dapat lihat di mana masalah, di mana langkah-langkah macam mana untuk mengawal situasi pandemik sekarang ini. Jadi secara ringkasnya daripada saya sendiri, setiap individu seharusnya bertanggungjawab terhadap diri sendiri untuk sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan diri. Walaupun kita ada dengar ura-ura bahawa vaksin untuk COVID-19 telah ada, tapi kita sendiri pun tidak tahu sejauh mana keberkesanan vaksin tersebut. Jadi amatlah penting untuk kita semua sentiasa menjaga kesihatan diri. Seperti biasa, seperti saranan oleh pihak kerajaan, kalau ada keperluan untuk keluar, sentiasalah patuhi SOP, pakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal. Kalau tidak ada keperluan, duduklah di rumah kerana perkara itu sebenarnya dapat membantu sedikit sebanyak mengurangkan jangkitan virus COVID-19 ini. Jadi kita masih belum menang, kita perlu berusaha bersama-sama untuk menghapuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Itu sahaja. Terima kasih Dr. Aida atas rumusan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita yang kerana sudi hadir meluangkan masa bersama-sama bagi membincangkan tajuk kita pada hari ini, iaitu dunia pasca COVID-19. Baiklah, kesimpulannya tidak dapat dinafikan terdapat berbagai sektor yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 ini. Oleh itu, semua pihak mestilah berganding bahu dalam menyekat penularan wabak COVID-19 ini bagi mengembalikan semula kehidupan masyarakat dunia seperti sedia kala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.